Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajar agama melalui kitab dia, Al-Quran. Semua perintah-perintah Allah yang Allah mahu kita taat, dan semua benda-benda yang Allah larang kita buat, semua diberitahu dengan secara jelas dan terperinci di dalam Quran. Sayang, kita tak baca Quran. Kalau kita baca Quran, kita hanya mau baca Arab dia saja. Kita tak mau faham, kita tak mau tahu. Lebih-lebih lagi kita tak mau nak amal. Itu sedaplah agama Islam ni. Agama yang tak ada perintah yang kita nak buat. Tak ada benda yang kita tak boleh nak buat. Kita buat aja apa kita nak. Jadi agama yang mana tak ada perintah Allah ni, tak ada perintah nak dibuat, sangat sukalah. Yang orang tak suka nak ikut agama ni dan tak mau buat agama ni sebab dia tak mau buat apa-apa perintah pun. Benda semua tak boleh larang, semua boleh buat. Jadi kerana itu mereka tak mau percaya Allah tu ada, tak mau percaya akhirat tu ada, tak mau. Dan tak mau percaya bila Allah hantar rasul, dia kata itu bukan rasul. Bila Allah hantar kitab, dia kata itu bukan kitab, itu Muhammad tulis. Semua mereka buat 1000 alasan untuk tidak percaya Tuhan tu ada, Muhammad tu rasul, kitab tu kitab Allah. Hanya sebab dia tak suka nak buat apa yang disuruh oleh Allah, dan apa yang dilarang dia tak suka, tinggalkan. Dia kata baik kita jangan ada agama. Jadi mereka pun buat agama. Kalau ada agama pun mereka buat Tuhan mereka lah, yang tak bagi perintah apa-apa. Jadi mereka jadikan bahala Tuhan mereka. Bahala tu memang semua tahu, termasuk orang yang buat bahala tu. Yang bahala tu tak boleh cakap. Dia ada mulut, dia cakap tak boleh. Kalau tanya kat dia mana jalan lurus, dia tak boleh jawab. Kau teriaklah kat dia, dia takkan dengar. Dan dia takkan boleh bagi tahu kamu. Dia ada mata, tapi dia tak boleh nampak kamu. Dia ada telinga, tapi dia tak boleh dengar. Macam mana manusia boleh anggap satu benda yang nampak pun tak boleh, dengar pun tak boleh, cakap pun tak boleh, Tuhan ni? Kita tak manasabah kan? Sedangkan Allah Maha melihat, Maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Manusia tak nak. Manusia pilih untuk percaya kepada batu sebagai Tuhan, duit sebagai Tuhan, percaya kepada selain Allah Tuhan. Benda yang dicipta tidak boleh jadi Tuhan. Kita tidak boleh menyembah yang sama macam kita dicipta. Kita hanya boleh sembah Tuhan yang mencipta kita. Ada satu je Tuhan yang mencipta kita dan seluruh makhluk ni, langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Tak ada lagi Tuhan, satu je. Itulah Tuhan kita. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi tak nak. Tak nak bertuhan dengan itu. Jadi mereka sama ada guna bahala Tuhan atau selain Allah sebagai Tuhan, atau mereka kata Tuhan tak ada.
Jadi mereka semua kata Muhammad tu bukan Rasul. Quran tu bukan kitab Allah. Sebab apa mereka tak nak ikut apa-apa perintah. Apa mereka mahu? Mereka mahu lazat. Lazat apa? Ikut suka hati. Ikut apa dia nak buat lah. Tak ada benda dilarang, tak mahu. Disuruh tak nak, larang tak nak. Saya nak menjalani hidup yang lazat, iaitu ikut suka saya. Saya nak buat, saya buat lah. Siapa yang nak suruh saya buat ini, buat itu, jangan buat itu. Saya tak suka hidup macam itu. Hidup macam itu, hidup tak seronok. Hidup yang macam tu, hidup yang tak bahagia. Mereka menyangka mereka akan bahagia bila mereka buat ikut suka dia atau ikut kehendak dia. Jadi senang cerita, jangan ada Tuhan lah. Kalau ada Tuhan, biar ada yang buta tuli pekak, tak boleh bagi perintah. Allah ni tak mau. Sebab itu banyak orang tak mau bertuhan Allah ni. Selain Allah mana ada bagi perintah? Tuhan selain Allah ada bagi perintah? Tak ada. Senang lah. Jadi mereka yang tak mau beragama ni, yang tak mau, dia orang tak mau diperintah. Dia orang tak mau baca Quran. Dia orang tak nak faham Quran tu. The most yang mereka nak, baca je dan berlagu. Lepas tu dengan Quran dia orang dapat duit, bertanding, jadi juara. Tapi Quran bukan untuk mereka amal lah, tak ada. Baca, atas pada baca, hafal. Itu saja. Jadi mereka boleh buka madrasah untuk hafal Quran, tapi amal tak. Kalau kita tidak ada iman, hafal Quran boleh, dengar ceramah pun boleh, tapi kita takkan dapat amal apa yang diceramah. Dan apa kita baca dalam Quran, kita takkan faham dan tidak akan amal. Itu mereka kata tak apalah. Memang kami nak itu. Kami nak baca Quran, faham tak nak, amal tak nak. Jadi kami boleh bacalah dengan lagu, tajwid, memberi masa untuk belajar tu dan menghafal. Allah Subhanahu Wa Taala tak hantar Quran itu untuk kita hafal atau untuk kita baca sahaja. Hafal pun tak ada Allah perintah. Yang Allah bagi tahu, Quran tu mudah dihafal. Siapa yang nak menghafalnya, itu je lah. Tapi dia mudah dihafal. Tapi yang penting Quran tu diturunkan untuk kita tahu apa Allah mahu, dan untuk kita tahu apa yang Allah tak mahu, supaya kita dapat buat apa yang Allah mahu dan tinggalkan apa yang Allah tak mahu. Itu yang paling penting Quran tu. Tapi kita tak mau tahu itu. Ya, sebab itu kalau orang buat tafsir Quran pun dia tak tafsir apa yang Allah mahu. Tak, apa yang Allah tak mahu pun dia tak tulis dalam tafsir. Yang bagi tahu ini cakap ini cakap itu, ini cakap ini cakap itu. Lepas tu dia pun tak tahu apa nak cakap. Jadi itu bukan tafsir Quran. Tafsir Quran ni kita tahu daripada kisah-kisah yang Allah bagi tahu dalam Quran. Dan apa-apa yang Allah beritahu itu, apa yang sebenarnya Allah mahu dari kisah, apa perintah dia Allah mahu, apa benda yang Allah tak mahu, dia beritahu tu, supaya manusia yang baca Quran ni dia tahu apa Allah mahu. Dan itulah dia ilmu. Ilmu ni tahu apa Allah mahu dan tahu apa Allah tak mahu. Orang yang tahu apa Allah mahu dan tahu apa Allah tak mahu, pada satu waktu dan ketika, namanya orang alim. Beramal dengan apa yang Allah mahu, dengan cara yang Allah mahu, dengan niat Allah suka, namanya ulama. Alim ulama namanya. Ini tak alim orang yang banyak tahu, bukan tahu apa Allah mahu, banyak tahu tentang agama, banyak tahu tentang fiqh, banyak tahu tentang tauhid, banyak tahu tentang tasawuf, tahu je. Dinamakan dia alim, dan bila dia boleh hafal, jadi ulama. Senang aja. Jadi Yahudi yang masuk Islam, tujuan untuk merosakkan Islam, mereka memang pandai menghafal, pandai tahu
dan menghafal. Mereka semua dikenal ulama oleh orang Islam yang telah jadi bodoh. Dan Allah buat Yahudi yang masuk Islam untuk merosakkan Islam ni berjaya. Merosak Islam ni sejak hadis mula ditulis. Kenapa? Dia orang tak boleh tulis Quran, tafsir Quran tak boleh. Kerana apa? Dia orang tak dibenarkan oleh Allah menukar ayat Allah. Ini Allah sudah bagi tahu. Allah pastikan Quran tu dijaga oleh dia. Saya bagi tahu kamu satu kisah. Satu orang Yahudi, dia memang pakar dan menukar Taurat Injil. Dia bijak. Raja pada waktu tu mau dia masuk Islam. Dia tak nak. Lama-lama dia orang tengok dia masuk Islam. Dia kata, kenapa kau masuk Islam? Dia kata, saya memang bijak menukar ayat-ayat Allah ni. Saya tukar Taurat Injil, saya bagi dekat padri. Oh baik, dia orang sedia menerima dia. Tapi saya tukar Quran ni, saya bagi kat orang Islam, dia orang pukul saya. Dia orang dapat tahu yang Quran tu bukan Allah menyatakan. Aku punya tu, pukul aku hampir nak mati. Sejak itu aku tahu ini Quran memang bukan orang buat ni. Ini Allah punya. Dan Allah pelihara Quran. Tak boleh main-main tukar suka-suka. Jadi Allah betul beri hadiah pada semua manusia ni Quran sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan. Semua kitab yang terdahulu tu semua ada dalam Quran. Jadi Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu, dan kitab dahulu pun membenarkan Quran. So, apa yang ada dalam Quran ni ada yang kitab dulu. Maknanya kitab dulu tu datang dari Allah, Quran ni pun datang dari Allah. Kenapa boleh ada sama pula? Ada yang dalam Quran ada Taurat, ada Injil. Kalau bukan dari punca yang sama kan? Sebab tu Allah bagi tahu membenarkan ayat Allah yang terdahulu. Umpama orang Islam mula-mula kiblat di Kaabah, kerana ada peperangan apa semua, Kaabah tu rosak. Allah tukar perintah tu, kiblat orang Islam Baitul Maqdis. Tapi kata Allah dalam kitab dulu, akan datang satu waktu Allah akan tukar kiblat tu balik kepada Kaabah. Orang Yahudi tahu tu. Orang Rabai semua tahu. Jadi bila Nabi SAW dia tak pernah minta pada Allah suruh tukar kiblat tu. Nabi selalu tengok ke langit. Tapi Allah tahu Nabi sebenarnya nak sesuatu. Yang Nabi nak kiblat ditukar daripada Baitul Maqdis ke Mekah. Jadi pada satu waktu semayang, tengah semayang datang ayat tu. Supaya Nabi tukar tu. Masa tu juga Nabi SWT tukar. Orang Yahudi, dia punya orang yang pandai-pandai, scholars dia, ulama dia, tahu itu perintah bukan Nabi-nya. Sebab dia orang dah bagi tahu daripada kitab mereka yang Allah akan perintah dia. Dia orang tahu perintah tu datang dari Allah, tapi dia tak nak ikut juga. Bila disuruh Yahudi tukar kiblat Nasrani kepada Mekah, dia tak nak. Tapi sedang dia tahu, Allah dah bagi tahu dah. Jadi itu menunjukkan Quran tu bukan daripada Muhammad. Quran tu memang Allah punya perkataan. Siapa ikut Quran, dia ikut kebenaran. Siapa tak ikut Quran, dia ikut benda yang palsu. Siapa yang mau jalan yang lurus, jalan ikut Quran lah. Jadi kita tak baca Quran. Macam mana? Hafal lagi. Baca. Faham tak ada. Jadi umat ni sudah jadi rosak. Seluruh umat Islam hampir sejak dulu. Lantaran tak mengamalkan apa Allah bagi tahu dalam Quran. Dan meninggalkan apa yang Allah larang. Banyak yang orang Islam tak tahu. Sebab mereka baca kitab saja.
Orang yang dikatakan ulama Islam, ustaz mana, dia orang belajar kitab. Bukan dia yang faham Quran tu tak. Kitab ni sebenarnya tafsiran ialah Quran, tapi tak semua. Berapa kitab yang kau nak baca? Quran tu sendiri dia orang tak boleh faham. Jadi yang ulama dia pun tak faham Quran, yang bukan ulama pun tak faham Quran, seluruh umat Islam tak faham Quran. Apa jadi umat Islam? Bukan jadi macam Yahudi jugalah. Tak faham Taurat, dengar cakap ulama dia je. Ya? Dan mereka ikut ulama mereka dan tak ikut apa yang Allah cakap dalam Taurat. So Allah kata, kamu ni bertuhankan Rabai kamu. Orang Yahudi kata, mana ada kami bertuhankan dia? Betul lah kau tak kata dia Tuhan kamu, tapi kamu ikut cakap dia. Orang Islam macam tu juga. Dia tak tahu Quran, dia ikut ulama dia lah. Dia tak ikut Allah, sebab tak tahu Quran kan. Jadi apa yang berlaku pada kaum Yahudi berlaku pada kita juga. Jadi hari ini perintah paling besar selepas mengucap, iaitu satu orang tu kena tunaikan hak dia. Dan hak kepada mengucap tu ialah buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dalam satu hadis Nabi, setiap orang Islam yang mengucap ni akan dapat faedah. Faedahnya pun hilang duka cita dan tidak ditimpa gundah gulana. Tidak akan ditimpa, tidak akan duka cita dan tidak akan ditimpa musibah. Kecuali melainkan dia mengabaikan haknya. Sahabat bertanya, apakah hak tu? Hadis tu ada, saya tak faham. Iaitu apabila melihat kemungkaran di depan berluasa, tak mencegah. Jadi kerja mencegah mungkar ni dengan mengajak kepada kebaikan ni ialah kerja menunaikan hak kepada mengucap. Hak kepada mengucap apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ini perintah tu tak faham sebab tak ada dalam hadis. Dalam seluruh kitab Bukhari Muslim dianggap oleh orang Islam autentik hadis, sahih. Saya bila nak tafsir hadis amal ma'ruf nahi anil munkar ni, tak dapat satu hadis pun daripada Bukhari Muslim. Macam mana boleh dalam Quran banyak perkara berkait dengan ni? Dari tafsiran saya banyak berkait, hampir semua surah-surah, tapi satu pun tak ada. Nampak sangat dari mulanya hadis ini tulis, tujuannya untuk menghancurkan Islam. Bukan saya cakap semua hadis, tak saya, tapi hadis yang memberitahu kita bahawa rukun Islam itu bukan pertama hanya mengucap, tapi telah menjadi hanya mengucap. Rukun Islam yang pertama mengucap, bas, cukup. Yang kedua sembahyang. Inilah hadis yang ditulis dan diguna pakai, diterima oleh semua orang Islam kerana semua ulama dia mengajar orang Islam seperti ini. Inilah kerosakan yang sangat besar. Orang Yahudi itu yang jadi rosak, sebab mereka tinggalkan kerja ni juga. Mereka tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mereka tak buat. Dan Allah bagi tahu dalam Quran, sungguh mungkar apa yang mereka buat. Bagi tahu bahawa sungguh mungkar apa yang dibuat oleh ulama Yahudi ni, Rabai ni, yang mereka tak mencegah mungkar. Mereka tak mencegah mungkar. Jadi orang biasa tak mencegah mungkar, mungkar lah. Tapi bila orang yang dikatakan ulama tak mencegah mungkar, dia satu benda yang bukan mungkar, sangat mungkar. Jadi orang-orang yang dikatakan ulama di kalangan orang Islam telah membuat benda sangat mungkar, iaitu tidak mencegah mungkar. Jadi tuan bayangkan kalau tidak mencegah mungkar, adakah Allah suka?
Tentu sekali Allah tak suka. Allah tak jadikan kita untuk buat mungkar. Manusia ni dijadikan untuk supaya buat mungkar. Tak. Sangat tidak. Allah jadikan kita untuk menjadi khalifah dia. Untuk menjadi orang yang beribadah kepada dia. Untuk menjadi orang yang taat kepada perintah dia, meninggalkan larangannya. Untuk menjadi orang yang ikut nabi-nabi dia. Untuk orang yang ikut apa yang diberitahunya dalam kitabnya, bukan nak buat mungkar. Tapi kerana ulama mereka tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, orang Yahudi dan juga orang kita, orang Islam, maka berlakulah mungkar berleluasa. Dah. Jadi bila berlaku mungkar berleluasa, tentu sekali Allah murka. Sebab itu dosa meninggalkan kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni, Allah bagi kat dunia azab yang pedih. Azab lain tu Allah tak bagi kat dunia yang ini. Sebab apa Allah bagi yang sangat pedih? Supaya mereka ni kembali bertaubat dan minta ampun dan kembali buat kerja ni. Tapi tak buat-buat juga. Walaupun Allah bagi, apa dia azab dia, Allah SWT takkan pandang kita, takkan terima doa kita. Dan apabila kita minta Allah bantu kita terhadap musuh kita, kita takkan dibantu. Dan Allah akan buat orang kafir menindas kita, orang zalim, untuk berkuasa atas kita. Bila Allah buat ni, kita selima je. Berapa orang Islam Allah letakkan atas mereka orang yang tak basuh berak jadi ketua, kencing pun tak basuh. Orang Islam terima je. Tanah dia diambil, jadi hamba, semua terima je, senyum. Sebab mereka juga telah dihinggapi oleh cinta dunia dan tak mau buat kerja. Ta'muru Nabi Ma'ruf wa tanharum. Orang Islam semua tak tahu sebab kenapa mereka semua dihina oleh Allah dengan diletakkan orang kencing berdiri dan tak tahu basuh berak, ketua dia orang. Sebab mereka tinggalkan perintah paling besar. Jadi Allah jadikan orang-orang kafir ni rotan untuk kita. Macam mana Allah jadikan Firaun rotan untuk Bani Israel di Mesir. Lantaran mereka tak buat juga kerja mengajak manusia kepada kebaikan, macam ya. Orang Yahudi memang tak suka buat kerja ni. Sebab apa buat kerja ni? Mengajak manusia kepada kebaikan, macam apa? Menuntut mereka mengorbankan masa dan harta. Ini mereka tak mahu buat. Sebab apa? Sangat cinta dunia. Kata Allah daripada manusia semua kat dunia ni, paling mencintai dunia orang Yahudi. Dan sesiapa yang mencintai dunia memang takkan mau buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kerana kerja ni kena buat dengan korban harta diri. Satu, kena bagi masa. Dia orang kata mana boleh bagi masa. Aku nak guna masa untuk cari dunia, cari duit. Ni duit Tuhan aku. Yang kedua, aku dah dapat duit, tak boleh guna untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kalimah ni. Tak. Pergi perang lagi tak. Nanti aku mati, semua aku tak dapat. Jadi bila umat ni mencintai dunia, kata Nabi, ini penyakit dia, maka luputlah dia daripada mencintai Islam. Makna mencintai Islam, mencintai untuk percaya kepada Allah, mencintai Allah dan mencintai perintah-perintah Allah. Itu namanya. Jadi perintah nombor satu yang akan ditinggalkan oleh orang yang dijangkiti penyakit cinta dunia ni dan takut mati ni, ialah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah. Jadi Allah bagi tahu, apabila kamu pergi perang di jalan Allah lah, perang memerangi orang bukan Islam, yang menyerang kamu, mengisytiharkan perang atas kamu kerana kamu mengajak mereka mengucap kalimah, kamu berperang dengan mereka, dan perang itu dinamakan jihad. Maka lepas tu harta perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya.
Jadi bukanlah milik Allah dan Rasul. Allah tak dapat apa-apa harta, tapi Rasul akan membagikan harta-harta itu mengikut perintah Allah. Jadi kata Allah, orang yang dapat menerima apa saja yang diberi kepada dia dengan tenang hati ialah orang yang beriman dan beramal soleh. Yang tak beriman beramal soleh, dia akan merasa jealous, cemburu. Dan apabila ini berlaku, maka tidak akan ada kesepakatan di kalangan kamu. Kamu akan bergaduh, berperang antara kamu. Dan apabila kamu bergaduh dan tidak lagi bersepakat, bantuan Allah takkan datang dan kamu takkan boleh memerangi, menang. Allah beritahu dalam Quran. Jadi semuanya bila jadi orang beriman beramal saleh. Kalau kamu tidak jadi beriman saleh, kamu apabila lepas perang, sebelum perang kamu bolehlah bersatu. Lepas perang, bila mula nak agihkan harta rampasan perang, kamu gaduh. Sebab kamu tidak rela dengan apa yang dibagi. Kamu tak mau taat Allah dan Rasul. Kamu takkan rela dengan apa yang dibagi kepada kamu. Kamu nak lebih. Apabila ini berlaku, kamu tidak akan bersatu. Dan bila umat Islam tak bersatu, bantuan Allah takkan datang. Jadi benar kata Allah ni. Tak lama lepas Nabi meninggal, zaman Osman ni, Osman dibunuh dia. Bukan Osman, menantu Nabi yang satu lagi, Ali pun dibunuh. Tak cukup menantu, cucu Nabi dua dibunuh oleh orang Islam. Kenapa mereka bunuh? Mereka tak bersatu lah. Kenapa tak bersatu? Cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Sebab ramai orang Islam waktu zaman Osman lagi bukan beriman beramal saleh. Kenapa mereka tak jadi beriman saleh? Kerana mereka tak buat lagi kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi inilah perintah yang hilang daripada orang Islam sejak sekian lama. Sampai saya ni baru hidup. Sejak dulu sampai sekarang baru hidup, tuan. Berapa lama tu? Setelah Nabi meninggal, dia hilang. Jadi sudah lama, lebih kurang 1400 tahun, 500. Perintah ni tak dibuat. Sehingga setiap umat Islam hari ni dah tak tahu itu perintah yang fardu. Nah, jadi bila kita tinggalkan perintah yang fardu, mana boleh kita jadi orang beriman beramal saleh? Orang beriman bersama ini tafsirnya melakukan segala yang fardu dan meninggalkan segala yang haram. Itu namanya. Kalau yang nombor satu fardu dah tinggal, memang tak boleh jadi. Tak boleh jadi orang beriman beramal saleh. Dan umat ini tidak akan bersatu. Nak perang mana pun tak akan menang. Sebab Allah tak bantu. Jadi kerosakan umat ni disebabkan tak baca Quran, tak faham Quran. Ikut ulama aja yang tak faham Quran juga. Yang baca kitab tak tahu kitab tu tafsir Quran betul ke tidak. Jadi tuan yang beli orang boleh ubah kitab, tak boleh ubah Quran. Tulis kitab boleh, tapi tukar Quran tak boleh. Tafsir salah Quran tak boleh. Allah cekut bulat tengkuk itulah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kerosakan kita yang besar bila kita tak jadi orang beriman beramal saleh. Sebab itu Allah perintah mula-mula sekali, ialah Allah suruh kita baca Quran, tapi dapat faedah apa? Yang boleh faham Quran, yang dapat tahu apa Allah mahu dan apa yang Allah tak mahu. Untuk itu kita kena jadi orang takwa. Tidak turunkan Quran ini melainkan petunjuk bagi orang yang takwa. Orang yang takwa ialah orang beriman beramal saleh. Ya, bukan macam Sufyan, bukan macam Yazid, bukan macam Rashidi. Kamu telah berbuat salah. Perintah ni yang nombor satu ni, inilah yang orang Islam kena mula-mula jadi. Baru Quran ni dia dapat faedah, dapat faham, dapat amal.
Umar radhiyallahu begitu, kami belajar iman dulu baru belajar Quran. Tapi tak dikupas apa cakap dia. Orang tak berfaham. Yang cakap belajar iman dulu baru belajar Quran. Apa maksud dia? Maksudnya bukan kita mau baca dan hafal Quran. Kita mau amal Quran. Baru kita boleh dapat faedah. Dan untuk amal Quran kita kena jadi orang takwa, ada iman. Jadi iman dulu. Tapi tak. Ini iman langsung tak belajar. Takwa langsung tak menjadi. Terus baca Quran. Sekarang dah tambah sikit hafal Quran. Banyak madrasah hafal Quran. Dan kita semua kagum kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam apa? Banyak madrasah macam cendawan. Mengajar Quran, menghafal Quran, menghafal kitab. Tapi kita tak mengamalkan Quran sebab iman tak ada. Baca Quran, hafal Quran, amal tak ada. Quran ni dihantar untuk dibaca je ke, atau dihafal, atau untuk diamal. Yang pentingnya kita dapat tahu apa Allah mahu dan kita berbuat seperti mana Allah mahu. Kita dapat tahu apa Allah mahu dan apa Allah tak mahu, dan kita berbuat mengikut apa Allah mahu. Itu namanya ilmu. Dan berbuat seperti mana Allah mahu, itu namanya ulama. Alim ulama. Ini dah silap. Alim ulama siapa? Yang belajar madrasah, yang boleh menghafal macam-macam kitab. Ada satu Kristian, dia bukan Kristian, satu makcik di atas kapal terbang dengan sebelahnya seorang dari Indonesia. Dia cerita kawan Indonesia, dia pandai bahasa Indonesia, pandai macam-macam bahasa dia. Dia kata, awak dari mana? Dari Indonesia. Dia dari mana? Dia dari Europe lah. Tu dia cerita bahawa dia hafal Quran, dia hafal hadis Bukhari Muslim, dan dia hafal kitab Syafi'i. Tapi dia tak Islam. Dia tengok cross, dia kata cross ni bukan saya Kristian, saya diberi oleh mak saya. Saya agama pun tak ada. Dia mengajar Islam dekat satu universiti di Europe. Dia tu pun heran, orang dari Indonesia. Dia kata, kau mengucaplah kalimah. Kalau kau mengucap kalimah, kau terus dipanggil ulama. Dia kata, orang Islam. Dia pun tahu yang banyak ulama sekarang orang Islam ni, dia tahu kalimah aja, lain tak ada. Terus dia panggil ulama. Sebab Quran hafal, hadis hafal, kitab Imam Syafi'i banyak kitab, tak tahu apa saya sebut, semua tu. Dan orang sebelah tu test dia, betul apa? Test dia. Semua dia tahu. Otak fotokopi. Otak apa? Nama apa? Otak. Ingat siapa tu? Photographic memory tu. Jadi Yahudi memang banyak photographic memory ni. Yahudi. Sebab itu Yahudi, dia mengucap aja dan dia semayang sikit untuk dilihat orang, dia dah jadi ulama. Orang Islam lah terima dia orang sebagai ulama. Dan walhal dia orang jadi masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Orang Islam lah yang dibodohkan oleh Allah, dibuat kita jadi bodoh. Dibagi Yahudi ulama yang tak betul ulama kita terima, dijadikan orang putih ketua kita, kita terima. Siapa pun kita terima. Sebab kita sudah engkar. Kita jadi orang yang melanggar perintah Allah dan menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Kerana itu Allah bagi kita kepada syaitan. Kerana apa? Kerana kita mempersekutukan Allah. Sebab itu kita dibagi pada syaitan. Dan Yahudi yang merosakkan agama itu kawan syaitan. Kerja dia tak ada lain, nak rosakkan Islam. Dan bukan nak rosak Islam, nak buat semua orang dalam dunia ni tak beragama, supaya semua masuk neraka. Dia tak ada mahu. Jadi pertama yang patut dibuat, supaya syaitan kata, supaya orang Islam ni jangan jadi orang masuk syurga selamat neraka. Jangan jadi dia orang beriman beramal soleh. Dan itu jangan buat dia lepas mengucap menjalankan kerja dakwah, kerja Nabi.
Jangan buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Jangan buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi senang cerita, mereka takkan buat ni bila mereka cinta dunia dan takut mati. Dan syaitan akan berusaha sungguh-sungguh supaya menampakkan dalam dunia ni cantik, baik. Dalam punya harta ni, punya bini ni, dapat bini walaupun janda, bagus. Lebih baik daripada agama. Padahal janda je. Kan? Tinggal kerja Nabi. Kerana janda, nak dapat janda kena kerja kuat. Syaitan takutkan kalau kamu tak ada duit, janda tak dapat. Dengan ini dia dah tinggal gas. Pagi tak buat gas, tinggal 10.30 pun ada kala tak buat gas. Bukan gas dia tinggal, semayang pun tinggal. Inilah kita nampak betapa dunia ni dilihat oleh syaitan sangat berharga. Dan kita bodoh, kita terima sebagai benar. Baik saya cinta bini saya, nampak bini dapat bagi faedah, duit nampak faedah, kita semua percaya. Timanya kita ditipu. Syaitan yang kerja menampakkan kita dengan benda yang salah ni betul. Sebenarnya benda-benda ni semua tak boleh bagi faedah. Macam mana Allah bagi tahu bahala, mana dia boleh cakap? Nampak tak boleh, dengar tak boleh, apa pun tak boleh. Buta, tuli, pekak. Kau buat dia jadi Tuhan. Macam mana boleh buat jadi Tuhan? Kenapa tak nak bertuhan dengan Allah yang maha melihat, maha tahu, maha mendengar, maha memberi, boleh bagi faedah, bahaya. Apa bahala tu boleh bagi faedah? Bahaya apa? Boleh selamatkan diri dia? Tak boleh. Nak selamat dia orang lain? Tak boleh. Macam mana manusia? Sebab syaitan lah tipu dia. Syaitan nampakkan dia boleh berkuasa. Nampakkan kita semua. Jadi kita lebih percaya dengan apa kita nampak dari Quran. Apa Allah cakap. Yang Allah cakap tu lah yang benar. Tapi tak mau baca Quran, tak mau faham Quran, tak mau buat kerja, korbankan harta diri untuk buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan juga. Itu nampak buruk pada kita. Nampak kita akan rugi, kita jadi miskin, duit kita akan habis, kita kurang masa untuk cari kerja untuk dunia. Kita lebih baik, lebih suka jadi Grab food, ke sana kemari hantar barang, duit nampak, dari bagi masa untuk kerja ni. Kerja mengajak manusia kepada Allah, dan bagi masa untuk mengajak orang di bandar kita, di negara kita, seluruh dunia. Kita tak sedia. Kerana apa? Cinta dunia. Jadi cinta dunia ni membuatkan kita meninggalkan kerja perintah Allah pertama, dan menyebabkan kita jadi orang yang tak beriman beramal soleh, jadi orang yang tak faham Quran. Kata Allah, bila mereka kata Nabi, bila mereka meninggalkan kerja, tak muru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, mereka akan terhindar dari keberkatan wahyu. Mereka tak faham Quran. Baca Quran, faham tak? Amal jauh sekali. Bila mereka tak faham Quran, tak amal Quran, mereka jadi orang buruk, orang yang sesat. Bila jadi orang sesat, dia orang tak nampak orang lain baik, semua tak baik, dia je baik. Jadi dia mula datang satu perangai lagi. Dia tak bersatu hati dan bergaduh antara sama lain, melihat dan mencaci. Dan apabila orang Islam dalam keadaan demikian, tak bersatu melihat, mereka terlepas dari pandangan Allah. Allah tak mau pandang dia. Pandang pun tak, bukan lagi nak pandu bantu, pandang pun tak nak. Inilah nombor satu punya sebab kenapa kita tidak boleh. Hari ini, sampai ke hari ini, kita hina, dina. Semua masalah demi masalah datang. Tak tahu bagaimana masalah nak diselesaikan. Hari ini COVID-19 datang. Orang Islam tak tahu apa cara nak menghindarkan COVID ni. Diikut orang kafir, vaksin juga. Orang kafir kata vaksin, kita vaksin lah.
Apa saja orang kafir cakap ikut. Itulah benar. Dia tak ikut Quran. Semayang mau kurang, itu mau kurang, dakwah jangan buat. Jadi bukannya nak menarik rahmat Allah, bukan. Menarik bala lagi ada. Kenapa datang bala? Kenapa datang penyakit ni? Untuk Allah mengingatkan kita. Bukan kita mau lari dari Allah, mau langgar perintah Allah. Kita mau taubat dan bersih. Bukan kita je, seluruh manusia seluruh dunia ni. Pasti COVID ni takkan hilang selagi Allah nak hilangkan. Kalau Allah tak nak hilangkan dia, dia takkan hilang. Buatlah vaksin mana-mana. Hukum ambil vaksin tu, dia makruh tanzih. Boleh buat tapi tak dapat pahala. Dia bukan sunat. Lebih sunat untuk menghindarkan COVID ni dengan menaikkan immune system kita sendiri dengan memakan makanan baik. Itu lagi sunnah. Itu sunnah. Jadi kita tak ikut itu. Kita ikut cara orang kafir. Semua kita ikut. Dia masuk lubang pun kita ikut. Sebab kita jadi hina. Kita sepatutnya ketua seluruh manusia ni. Kita mau mengajak mereka pada kalimah ni. Kita mau mengajak semua orang di dunia ni masuk Islam. Dan semua orang Islam seluruh dunia ni mau diajak buat kerja dakwah. Buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan. Oleh kerana itu, kita kena jadikan kerja ni kerja nombor satu kita. Setiap hari kita mau buat kerja ni paling kurang 40 minit ke 1,5 jam. Lepas sebulan sekali kita mau keluar 3-4 hari, 6 hari ke seluruh bandar untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Dan setahun sekali kita mau keluar 20 hari, 30 hari, 40 hari, 50 hari, 60 hari, 4 bulan. Atau lebih, mengikut mesyuarat ke seluruh dunia. Itu kita mau. Untuk itu kita kena korban masa dan harta. Hari ni datang COVID, kita tak boleh keluar. Tapi kerja tempatan kita boleh buat. Kita tak boleh cakap dengan orang, kita boleh doa. Itu namanya sunnah. Kalau waktu COVID ni kita tak boleh buat kerja dakwah, itu bukan sunnah tu. Itu bukan dakwah yang kita buat. Hari ni dakwah mencegah dengan hati, iaitu doa. Kita mesti mencegah mungkar ni. Paling kurang, kalau dalam keadaan sekarang, tak boleh dengan amal, terus bawa dia. Tak boleh dengan cakap, mesti dengan hati. Itu paling kurang pada. Atas perkara itu, siapa sedia? Untuk bagi masa. Tiap hari, sebulan. Sekarang sebulan tak boleh keluar 3 hari. COVID ada. Tiap hari masa. Jangan jadi orang bodoh. Bagi nama. 45 minit. Kan awak sebelum ni bagi masa berapa? 3 jam kan? 3 gas kali 45? 2 jam 40 minit. Tinggal 40 minit je. Mana betul? Tengok. Dia dulu 3 jam, sekarang 45 minit. Tengok nampak. Dunia. Kenapa? Jadilah 1,5 jam 2 kali. Paling kurang terus turun 45 minit macam jadi Perdana Menteri Malaysia pula. Selamat 4 jam. Berapa jam? Hantar kamu lah. Ya.